buat apa nak cerah. Okay. Bila muka tak berapa cerah ni, faham-faham lah. Alright. Apa khabar semua, sihat? Boleh komen tak dekat ruang chat? Kita tak buka untuk kawan-kawan semua boleh keluar suara sebab kita tak nak nanti bising-bising kan. Jadi saya harap tuan-tuan semua boleh komen sikit saya nak lah. Sihat ke tak? Pertama kena tanya sihat ke tak sihat dulu kan. Sekarang tiba-tiba terjah tu kan terkejut kan member. Okey, jadi terima kasih kerana sudi sertai Zoom meeting kita pada waktu-waktu cuti ni. Waktu-waktu cuti ni orang sekarang waktu-waktu ni tengah sedap tidur ni. Tapi kita belajar kan. Biasalah ilmu tu sampai mati pun tak habis. Jadi nak tak nak kita kena belajar dan terus belajar. Saya memang suka pilih waktu-waktu cuti macam ni sebab saya tak nak habiskan waktu cuti saya dengan tidur ke apa ke. Jadi saya akan berkongsi apa-apa saja ilmu lah. Untuk hari ni, ilmu yang saya baru saja pelajari, saya beli buku. Saya ni suka, setiap bulan saya akan pastikan saya akan beli satu buku berkaitan dengan ilmu menjual. Itu bahasa senang kita faham lah. Kalau nak bahasa high standard sikit, ilmu marketing. Tapi sebenarnya pokok dia sama je. Bahasa senang faham dia ilmu menjual. Sama ada saya beli buku ataupun saya beli e-book. Cuma lately sekarang ni saya banyak beli e-book lah. Kalau buku, dulu bolehlah pergi mall kan. Pergi kedai buku, beli buku. Sekarang ni, zaman sekarang ni semua kena beli e-book je. Jadi setiap bulan saya akan beli satu e-book untuk saya belajar tentang ilmu cara nak menjual ni. Itu sebabnya kawan-kawan tengok, saya boleh ajar, saya boleh belajar, saya boleh mengajar, saya boleh mengajar, saya boleh mengajar. Sebab saya beli, saya ajar balik. Saya beli, saya ajar. Sebab itu cara yang saya rasa paling senang untuk saya ingat. Cara paling senang saya nak ingat, saya baca, kemudian saya ajar. Jadi automatik saya akan ingat. Jadi rakan-rakan juga dapat manfaat. Kalau rakan-rakan nak dapat manfaat tu sama dengan benda tu masuk dalam kepala kita, lepas ni ilmu yang kawan-kawan dapat ni, kawan-kawan pergi balik ajar budak-budak kawan-kawan semua. Pergi ajar balik dealer-dealer masing-masing. Kan tak kisahlah nak buat Zoom meeting ke apa ke, siapa yang nak buat Zoom meeting dengan network pun boleh, tak ada masalah. Nak pinjam saya punya aplikasi Zoom pun boleh. Sebab aplikasi Zoom saya ni aplikasi yang berbayar. Jadi siapa nak pinjam boleh. Kalau nak buat training untuk network, tak ada masalah, insyaAllah. Okey, cuma kita akan tengoklah slot. Kalau ada free, boleh. Silakan. Okey. Dan yang seterusnya, ilmu yang akan saya ajar ni, biasanya setiap hari Ahad ni saya akan ajar ilmu macam mana nak menjual lah. Sebab itu ilmu yang paling penting kan. Dan kemudian akhir tu saya akan selitkan beberapa info lah, insentif ke apa ke tentang benda yang saya tawarkan. Okey, sebelum saya nak masuk apa benda yang saya nak ajar pada hari ni, kawan-kawan saya akan ajar tentang 30 strategi bagaimana untuk senang kita nak buat sales ataupun senang kita nak menjual dengan kos yang paling minimum sekali. Senang cerita, ada sebahagian kos tu boleh jadikan kos tu free. Tapi saya rasa tak ada benda yang free dalam dunia ni. Jadi saya akan tulis kos yang minimum. Jadi kawan-kawan sebenarnya boleh menggunakan 30 strategi ni. Tapi saya rasa saya tak akan cover 30-30 semualah. Kita takkan, saya rasa tak sempat. Sebab saya ni kalau nak kupas satu tajuk tu, saya akan kupas benda tu lama. So, saya akan explain mungkin kalau sempat 10, kalau tak sempat kita akan cover 5 ataupun bawah daripada tu tengok macam mana sempat cover ke tak sempat cover. Sebab saya suka explain satu-satu, yang penting kita semua faham. Itu yang paling penting kan. Okey, jadi apa yang akan saya ajar kawan-kawan semua adalah 30 strategi bagaimana tuan-tuan nak mudah nak menjual, apa strategi dia supaya mudah tuan-tuan nak jual singkat Tuan Wow ni. Okey, ataupun mudah nak dapatkan user, mudah nak dapatkan dealer dengan kos yang paling minimum. Okey, itu yang saya nak ajar. Jadi saya harap tuan-tuan boleh catatlah ilmu yang saya ajar. Okey, sebelum tu saya nak beriklan sekejap. Saya tak tahu sama ada dalam Zoom meeting ni mostly adalah orang yang di bawah rangkaian saya ke tak. Cuma saya just nak beri satu info untuk semua yang di bawah rangkaian saya. Okey, semua yang di bawah rangkaian saya. Minta maaf yang bukan di bawah rangkaian saya, korang dengar je sekejap. Okey. Saya nak beritahu kepada semua rakan saya bahawa saya ada buat insentif pada bulan ini. Okey, apa insentif yang saya buat tu? Okey, saya akan tunjukkan kepada rakan-rakan. Okey, sekejap sekejap je. Tak lama. Okey. Insentif dia adalah berkaitan dengan ini insentif yang saya tawarkan. Nampak?
Komen sikit kalau nampak. Okey. Saya ada buat insentif dan cabutan bertuah pada bulan Julai. Okey. Apa insentifnya di mana saya nak berikan kawan-kawan cash prize, saya nak berikan gold bar, emas gold bar, dan saya juga nak buat lucky draw. Lucky draw SIM card 100 keping percuma saya nak bagi. Itu adalah insentif pada bulan ini. Okey, insentif cash prize di mana insentif ni di mana anda capai saja target yang saya tetapkan, anda akan dapat cash tu. Ini adalah insentif untuk sesiapa yang aktif buat pendaftaran pada bulan Julai ini, pada sepanjang bulan Julai ini. Siapa yang capai 15 pendaftaran ahli baru, maka saya akan hadiahkan cash RM30. Tapi minimum kena ada 3 MNP lah, seperti yang saya cerita. Tak boleh semua nombor baru saja. Dia kena ada minimum 3 MNP. Kalau lebih, tak apa. Nombor 2, siapa yang capai 20 pendaftaran, minimum 5 MNP, saya bagi cash 50. Siapa yang capai 30 pendaftaran ahli baru, minimum 7 MNP, saya bagi cash 100. Dan siapa yang capai 40 pendaftaran, minimum 10 mesti MNP, saya akan bagi cash 100 berserta dengan merchandise. Mas, Stonewall, mas. Kita tunjuk mas dia. Mas dia bukan yasa-yasa. Bukan yasa-yasa. Saya pakai mas dia. Ni mas Stonewall. Okey. Ni mas Stonewall. Ni saya akan bagilah. Dia ada siap, dia punya, kita panggil apa? Dia punya pelindung sekali lah, yang 3-ply tu. Kita akan bagi 10 3-ply dia tu. Alright. Jadi ini adalah insentif cash prize. Jadi saya harap tuan-tuan semua boleh aktif buat pendaftaran. At least minimum mesti 15 lah pendaftaran untuk dapat cash 30 tu. Okey. Ini insentif pertama. Insentif yang kedua yang saya nak berikan kepada rakan-rakan adalah sesiapa yang menjadi best among the best. Maksudnya dia yang pertama, dia nombor 1 yang terbaik. Saya akan hadiahkan emas gold bar percuma. Kalau sesiapa yang rasa tak suka dengan emas gold bar, boleh tukar dengan cash. Biasanya yang suka emas ni perempuan lah kan. Kalau lelaki ni kurang sikit, nak cash. Tapi ikutlah mana-mana lah kita akan bagi. Iaitu yang pertama, siapa yang menjadi top activation. Maksudnya orang yang buat pendaftaran paling tertinggi sekali. Okay, saya akan hadiahkan gold bar, emas gold bar. Alright, okay, yang ini saya buka kepada semua. Top achiever saya buka kepada semua. Tak kira lah walaupun bukan rangkaian saya buka kepada semua. Okay, jadi siapa yang capai top activation, saya akan bagi emas gold bar. Yang kedua, top leader. Sesiapa yang menjadi top leader. Top leader ni saya akan bagi emas gold bar. Macam mana nak jadi top leader ni? Top leader ni maksudnya orang yang dia ramai dealer-dealer dia yang telah claim cash prize saya ni. Siapa yang claim cash prize saya ni, kan? Yang claim cash prize saya ni, dialah orang yang akan mendapat gold bar hadiah ni. Maknanya dia ramai dealer-dealer dia. Dia ada 10 orang yang claim cash ni. Ramai. 10 orang yang daftar 15 orang ke atas. Network dia. Okey, dia akan dapat, dia adalah top leader. Kita akan tengoklah nanti. Oh, nama ni, dia punya branch. Ini insentif ni khas untuk branch sahaja. Jadi kita boleh tahulah orang ni under branch siapa. Jadi kalau nama yang sama branch tu, dialah top leader. Dan yang ketiga, sesiapa yang order SIM card paling banyak sekali sepanjang bulan Julai, kita akan hadiahkan dia juga dia emas gold bar 1 gram. Okay. Yang ni pun kita buka pada semua. Siapa yang order bersama dengan HC Fala Resources. Right. Kat mana nak order tu? Nombor dia 011-2352-3312. Itu nombor dia. Alright. Okay. Yang ketiga, saya juga nak buat hadiah lucky draw. Lucky draw. Okay. Lucky draw ni kita nak bagi 100 SIM card percuma. 100 SIM card percuma ni di mana kita nak bagi secara percuma saja. Dengan syarat anda kena menyertai lucky draw ni lah, cabutan bertuah ni. Macam mana nak menyertai? Anda kena dapatkan tiket. Okey, nak dapatkan tiket ada 3 cara. Cara yang pertama, daftar minimum 10 orang. Kalau siapa yang daftar minimum 10 orang pada bulan Julai ini, maka anda akan dapat 1 tiket. Lagi ramai anda daftar, lagi banyak tiket anda dapat. Okey, ini terbuka kepada rangkaian saya saja. Cara pertama ni. Cara yang kedua, claim insentif MNP. Ini pun terbuka kepada rangkaian saya saja. Sesiapa yang daftar 10 orang ahli baru, kekal nombor lama ahli tersebut, maka anda akan dapat hadiah 10 SIM card percuma dan anda akan dapat 1 tiket untuk menyertai lucky draw. Lagi banyak kali anda claim insentif MNP tu, lagi banyaklah tiket anda akan dapat. Insentif MNP ni adalah insentif di mana anda daftarkan 10 orang ahli baru pada bulan Julai, dapat 10 SIM card percuma kita akan hadiahkan. Anda boleh claim berulang kali, tak ada masalah. Setiap kali anda claim, anda akan dapat 1 tiket.
Okey. Bayangkan, claim pun dapat hadiah 10 tiket, dapat lagi tiket untuk menyertai lagi draw. Kau saya bagi. Dan cara yang ketiga, okey, yang ini saya buka pada semua. Tak kisah pun bawa rangkaian siapa. Siapa yang membeli 15 set SIM card dengan HA Falas dan Berhad, anda akan dapat satu tiket. Lagi banyak SIM card anda beli, lagi banyak tiket anda dapat, peluang untuk anda menang SIM card 100 keping percuma. Alright. Itu saja saya nak beritahu tentang insentif cabutan besar. Okey, so far ada yang tak faham tentang penerangan insentif saya ni? Okey, sebelum saya teruskan penerangan tentang 30 strategi untuk anda mudah buat sales dengan kos yang paling minimum. Silakan tanya soalan. Saya tutup je pintu. Panas pula. Nampaklah muka saya gelap sikit muka gelap lah. Okey, kalau muka saya terangkan sikit lah. Tak apalah. Sudahkah? Ada ni, buat Zoom meeting. Pak, ayah buka ya. Buka pintu tu, ayah buka besar. Tak payahlah. Tak, ayah cover lah. Boleh buka tu, cantik. Okey. Cun. Buka lampu. Okey ya. Okey. Cun lah ni. Macam tu tutup yang ni. Panas. Buka sekejap saya buka aircon. Okey. Yang dah banyak ke? Siapa yang kenal? Orang yang lama. Okey. Apa punya fikir lah, lupa pula. Lampu lah buka. Aduh. Okey. So far okey, line okey. Tak ada masalah. Line okey tak? Filter saya tak pandai lah nak buat filter ni. Okey tak? Gelap ke cerah? Kalau masih gelap lagi, maknanya memang sah muka saya lah yang gelap. As long korang nampak muka saya ni okey lah. Tak payahlah nak cerah sangat. Memang dah saya dah memang gelap nak buat mana. Nampak Nur? Allahu Akbar. Bagi saya combang. Gelap sangat ke? Gelap sangat ke? Okey lah kan? Dah habis lampu ni buka ni. Kalau buka lampu yang ni korang aircon keluar pula. Okey tak? Beza tak? Sekarang dengan tadi? Ke sama je? Cuba komen sikit. Yang tadi dengan sekarang, beza ke sama je? Kalau sama je, saya tutup. Kalau beza, saya biar. Cuba komen sikit. Beza beza. Beza sama. Sama beza. Aduh, pening yang korang ni. Tutup lah. Aduh, korang kelas habis sebab nak test lightning je. Okey lah ni. Okey, handsome dah Okey, handsome dah. Kalau handsome tak apa. Boleh lah. Okey, jadi saya tak nak buang masa. Saya nak ceritakan terus kepada kawan-kawan 30 strategi. Sebelum tu saya Okey, jadi sekarang ni kita terus ke sekarang ni kalau saya buka benda ni. Sekarang ni saya nak tanya kawan-kawan. Nampak tak muka saya? Saya bercakap okey tak? Sebab saya sekarang ni tengah buka benda lain. Saya tengah buka benda lain. Saya nak tanya kawan-kawan, sekarang ni nampak tak apa yang muka saya sama je kan? Tak ada masalah kan? Komen sikit. Okey, nampak
Mesti nampak kacak. Siapa yang tegur saya kacak tu bagi account bank sekarang? Private, bagi account bank. Okey, dah lah. Malai layan korang lah. Okey. Teruslah, terus. Kuat gurau lah korang ni. Okey. Alright, 30 strategi macam mana tuan-tuan nak tingkatkan jualan ataupun kita panggil nak tingkatkan rate untuk tuan-tuan nak close user ataupun dealer. Saya kenalkan diri saya. Nama saya Hafiz Arif. Daripada awal sampai sekarang, saya tak cerita lagi nama saya. Nama saya Hafiz Arif. Untuk yang belum mengenali saya lah Hafiz Arif. Ataupun pernah mendengar desas-desus ataupun tengok YouTube ke Telegram ke apa Hafiz Arif, ini lah Hafiz Arif yang sebenar. Mungkin tuan-tuan tengok dekat gambar tu kurang kacak, tapi kalau tengok secara live, memang kacak dia hanya Tuhan yang tahu lah. Okay. Okay. Jadi salam perkenalan, Tuan Syah Ariel. Memang, yes. Saya tahu kalau siapa yang cakap saya tak kacak tu, itu biasalah. Macam ni kita cakap, orang yang kacak ni memang ramai orang dengki. Okay. Jadi kita terus. Yang jangan lebih-lebih. Yang lelaki komen tu jangan lebih-lebih. Geli pula baca. Jangan nyanyilah. Sekarang ni kita nak mengajar. Okay, kita nak mengajar. Dah lah. Cukup. Okay, 30 strategi. Macam mana nak tingkatkan korang punya rate. Bagaimana nak buat closing. Okay, user dan dealer. Okay, biasa bila kita buat tone wow ni, kita dah nampak dah peluang dalam bisnes ni. Bisnes ni di mana kita nak bina income passive kan. Okay, semua orang buat tone wow, saya yakin dan percayalah. Terutama orang yang dah bertahan 3 bulan ke atas kan, masih lagi buat tone wow kan. Saya yakin lah orang ni biasanya dia memang dia faham kenapa dia buat tone wow. Dia buat tone wow bukan kerana dia tengok orang dah berjaya. Dia buat tone wow bukan kerana, biasalah kalau orang dah buat tone wow ni setahun ke atas, dia buat tone wow ni bukan kerana dia terpengaruh dengan orang berjaya. Dia buat tone wow ni bukan kerana dia tengok sebab bisnes ni buat online je, buat bisnes dari rumah je, copy paste je macam tu. Kalau orang yang punya masih lagi kefahaman macam ni, maksudnya dia belum betul-betul faham lagi bisnes tone wow ni. Tapi orang yang betul-betul dah faham bisnes tone wow ni, biasanya yang dah buat setahun dan ke atas, mereka mempunyai kefahaman kenapa mereka buat bisnes tone wow ni adalah sebenarnya untuk masa depan dia dan keluarga dia. Sebab bisnes tone wow ni tidak menjanjikan kita income besar. Seperti mana ada 1001 bisnes di luar sana yang boleh menjanjikan tuan-tuan juga income besar. Okay. Tone wow dia tidak menjanjikan income besar, tapi apa yang dia boleh janji pada tuan-tuan adalah sekali tuan-tuan dah dapat, tuan-tuan akan boleh dapat tu untuk jangka masa yang sangat lama. Silap-silap boleh dapat forever. Walaupun tuan-tuan sudah mati, meninggal dunia pun, tuan-tuan, ahli keluarga tuan-tuan masih lagi akan menerima pendapatan yang tuan-tuan buat. Jadi dia tak menjanjikan income itu besar, tapi dia menjanjikan income tuan-tuan dapat tu berturut-turut ataupun income tu pasif ataupun income tu setiap bulan pasti akan dapat walaupun tuan-tuan dah tak buat bisnes. Itu yang dia janjikan. Jadi kecil atau besar itu bergantung kepada diri kita sendiri. Ada orang buat bisnes ni income dia kecil-kecil saja. Okey, setiap bulan RM30, RM50 sebulan. Ada. Saya bagi contoh paling dekat dengan saya. Isteri saya sendiri. Isteri saya sebulan dia dapat RM30. Kadang-kadang bulan kedua tak ada. Tapi masuk bulan ketiga tiba-tiba dapat RM50. Okey. Dia dah menggunakan SIM card ni sama dengan saya. Tempoh dia 7-6 tahun. Sebab awal-awal dulu yang orang awal-awal yang saya close dah tentulah dia kan. Okey, orang yang paling dekat dengan saya. Jadi dia daftarkan hanya 3 orang, 4 orang saja. Adik laki dia, adik perempuan dia, isteri dia, ayah mak dia, bapak dia, isteri dia pula. 4 orang saja. Adik lelaki dia ni adalah buat sikit. Okay. Jadi dengan 4 orang ni berkembang setiap bulan dia boleh dapat RM30, kadang-kadang selang 2 bulan RM50. Sampai sekarang tuan-tuan masih dapat. Jadi income kecil ada, income sederhana ada, 1,000, 2,000, ada kawan saya sampai sekarang masih lagi menerima pendapatan 1,000, 2,000, 3,000 ada. Dan ada yang dah tak buat dah bisnes ni, bahkan buat bisnes lain lagi. Tapi modal untuk dia run bisnes lain tu, dia guna commission yang pasif daripada tone wow yang dapat dia yang masuk setiap bulan tu. Tuan-tuan, ini bukan cerita main-main tuan-tuan, ini cerita betul tau, cerita betul. Ada orang juga yang mendapat pendapatan dalam bisnes ni sampai 3,000, 5,000 sebulan, 4,000 tu banyaklah. 3,000, 4,000 tu banyak sangat. Tuan Syah pun dah 3,000, 4,000.
kan? Jadi dia terlalu ramai. Ada orang dapat 10,000, 20,000, 50,000, bahkan sampai 100,000 pun ada, kan? Okey, jadi banyak atau sikit tu dia bergantung pada usaha kita masing-masing lah. Berapa banyak dia buat, berapa rajin dia buat, berapa lama dia dah bertahan dalam bisnes ni. Itulah mencerminkan pada pendapatan yang dia akan terima. Cuma banyak sikit tu bergantung pada dia masing-masing. Tapi apa yang saya nak tekankan dekat sini, apa yang Tuan Wah boleh janjikan, pendapatan dia tu forever. Maksudnya pendapatan dia tu setiap bulan tanpa henti. Walaupun tuan-tuan dah tak buat, dia tetap dapat. Contoh yang paling mudah untuk tuan-tuan lihat sendiri, kalau orang dah meninggal dunia, betul ke pendapatan tu akan terus dapat? Betul ke tuan-tuan? Jawapan dia betul. Sebab benda ni dah terjadi depan mata saya sendiri. Saya ada mengenali 2 orang. 2 orang ni lah yang saya kenal. Kalau orang lain yang dah meninggal dunia, waris dia masih lagi menerima pendapatan, itu saya tak tahu, saya tak kenal. Tapi saya yakin memang ada. Yang 2 orang yang saya kenal ni, memang saya kenal dan saya nampak depan 2 biji mata saya sendiri. Pertama, Abang Nizam. Ataupun kalau tuan-tuan kenal, dia bagi nama dia Nizam Bijak Niaga, arwah lah. Dia dahulu seorang pemandu teksi dan selepas 2 tahun dia pembabitan, 2-3 tahun pembabitan dalam bisnes ni, dia telah mencecah income dia 5 angka, 10,000, 11,000, 12,000, saya tak pasti. Okey, dan ditakdirkan dia meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, dia pernah ada penyakit lah. Penyakit dia penyakit kencing manis. Saya ingat dulu. Masa tu dia mengadu dengan saya, kan dia dah penyakit, dia nasihatkan saya jangan amalkan pemakanan yang sihat, jangan banyak makan manis, kan. Dululah dia pernah nasihatkan saya ingat lagi, memang sebab lah bila kita teringat, kan. Sampai waktu tu dia punya teruknya kencing manis arwah ni, sampai dia masa tu mata dia sampai buta, tak nampak. Lama jugalah tempoh dia tak nampak tu. Lepas tu dia nampak sekejap, lepas tu terus langsung dah tak nampak. Jadi masa tu ditakdirkan dia meninggal dunia, dan sehingga sekarang waris dia, isteri dia, masih lagi menerima pendapatan daripada Tuan Wow, hasil daripada bisnes yang telah dijalankan oleh arwah. Sampai sekarang, tuan-tuan, sampai sekarang. Jadi tuan-tuan bayangkan, saya tanya tuan-tuan sendirilah. Okey, saya tanya tuan-tuan sendiri. Kalau lah tuan-tuan boleh fikirlah, guna akal kita masing-masing, kan. Sekarang arwah dah meninggal dunia. Jadi agak-agak kan, apa yang ditinggalkan kepada keluarga dia sekarang? Yang boleh ditinggalkan. Tuan-tuan, kalau nak cakap daripada segi pendapatan, saya rasa tak ada satu pendapatan pun yang boleh mengalir dalam akaun bank isteri dia lah. Saya jamin lah kepada tuan-tuan. Kalau nak kata pendapatan pemandu teksi, saya rasa dah tak ada lah. Mana boleh, dah meninggal tiba-tiba pendapatan teksi masuk, kan. Seram pula, kan. Kalau nak kata pendapat, dia tu seorang online marketer. Kalau dia ada buat jalankan bisnes online marketing, sampai sekarang pendapatan tu terus dapat kat wife dia, saya tak masuk akal. Mana ada. Tapi hanya satu saja yang sampai sekarang ni pendapatan wife dia masih dapat adalah pendapatan daripada Tuan Wow. Tuan-tuan, sampai sekarang tau. Sampai sekarang. Saya rasa dah lebih 2 tahun. Okey, itu seorang. Ada seorang lagi, ini pun orang yang saya kenal, saya pernah jumpa depan mata saya dekat roadshow Johor, iaitu nama dia Dr. Mirza. Dr. Mirza, dia meninggal dunia disebabkan kanser limfoma. Macam Tuan Zulkifli cakap tadi, kanser limfoma tu, itu Tuan Dr. Mirza. Okay. Bayangkan dia seorang doktor, tuan-tuan. Kalau Tuhan tu nak tarik nyawa dia, kan, dengan apa saja cara pun boleh, walaupun dia seorang doktor dengan kanser limfoma. Dan tuan-tuan bayangkan, dia seorang doktor, dia ada klinik dia sendiri, ada bisnes klinik dia sendiri, dan dia buat juga bisnes Tuan Wow. Dan sehingga sekarang dia sudah meninggal dunia. Tuan-tuan rasa apa pendapatan daripada klinik dia tu, wife dia masih dapat lagi tak? Jawapan yang paling mudah, tuan-tuan tak payah nak teka-teka, tuan-tuan dah tahu sendiri dah. Pendapatan daripada klinik sudah tentu terhenti lah. Takkan wife dia boleh masuk klinik tu, wife dia pula jaga jadi doktor, mana boleh. Okay? Sebab itu adalah income aktif, tuan-tuan. Income tu dia akan terhenti kalau orang tu dah berhenti. Tapi yang masih dapat sampai sekarang, wife dia tu adalah income daripada Tuan Wow tu lah. Jadi apa yang saya nak nampakkan dekat sini, bisnes ini dia tak ada menjanjikan satu pendapatan tu sama ada dia sikit ataupun banyak. Itu bergantung kepada kita sendiri. Tapi apa yang dia boleh janjikan tu adalah income tu dia berterusan. Benda tu yang paling penting. Jadi
saya nak ajar, saya nak bagi tuan-tuan faham. Kalau tuan-tuan faham benda ni, saya yakin dan juga percayalah tuan-tuan akan buat benda ni sangat lama. Sebab kita semua ada satu impian, tuan-tuan. Kita semua ada satu kita panggil penamat dalam karier hidup kita bila kita cari duit kan. Satu masa kita tak akan cari duit juga. Sama ada kita nak berhenti umur muda, tua, ataupun senang cerita kalau kita tak nak berhenti pun satu masa kita akan berhenti juga untuk cari duit sebab kita dah tak larat. Kan? Mungkin kita dah tak larat sebab kita terlalu tua, ataupun lebih menyedihkan lagi, na'udzubillah min zalik, kita kalau boleh kita tak naklah benda ni terjadi. Kita berhenti cari duit sebab kita sakit. Mungkin sebab kita sakit terlantar, ataupun mungkin kita sakit, kita tak tahu. Okey. Kalau kita pendapatan kita terhenti disebabkan kita diberhentikan kerja, kita boleh cari kerja lain, tuan-tuan. Tapi kalau kita dihentikan pendapatan disebabkan kita sakit, itu bahaya, tuan-tuan. Jadi semua orang ada satu impian yang mana satu masa kita mesti satu tahap kita tak boleh cari duit. Jadi tahap itu bila kita tak boleh cari duit, tuan-tuan, masa kita tak boleh cari duit tu, kita tetap perlukan duit juga. Sampai bila-bila kita akan perlukan duit. Even you dah tua pun, mungkin you punya nafsu nak beli barang tu tak adalah macam waktu you dah tua kan. Tapi you tetap perlukan duit juga. Okay. Bila kita dah tua, memang daripada segi kos kita nak berbelanja kan. Yalah, jiwa-jiwa muda ni kan. Macam Farid Zaim ke, macam Fir ke, macam Cik Gui ke, macam Zulkifli. Muda kan, darah tu muda. Darah muda macam-macam. Nak beli beg lah, kan? Nak beli itulah, inilah, kereta lah, apalah. Tapi bila kita dah tua, nafsu kita tu membeli tu kurang. Tapi kita tetap kena membeli juga. Sebab apa? Sebab kita nak makan kena beli pakai duit, tuan-tuan. Makan ni beli nasi bukan pakai helio. Beli nasi pakai duit. Okay? Dan bila kita dah tua, kita akan convertkan duit yang kita selalu belanja banyak tu bukan lagi ke arah lifestyle. Tapi kita menggunakan duit yang banyak tu ke arah perubatan mungkin sebab kita dah tua. Jadi tuan-tuan, kalau kita dah tua, kita dah tak cari duit. Satu cara dia, kita kena ada income passive lah. Ada dua saja cara. Kan? Sama ada income passive ataupun apa satu lagi. Tuan-tuan boleh teka apa dia. Yang itulah terlalu ramai orang guna. Tapi sebenarnya untuk zaman kita, benda tu dah tak relevan dah. Yang apa yang relevan ada sekarang ni income passive. Jadi, tu yang saya nasihatkan kepada kawan-kawan. Mula bina daripada sekarang. Okay. Memang ramai orang dia tak ambil peduli pun pasal masa depan tu. Kan? Hanya orang yang betul-betul fikir jauh dia akan peduli daripada sekarang sebab tu dia mula tanam daripada sekarang. Kalau kita tak nak berhenti waktu kita dah tua baru kita nak ada income passive. Tak semestinya kita nak kena pension waktu umur kita tua kan. Kita boleh pension waktu usia kita muda ataupun pertengahan muda. Tak semestinya kena tunggu umur kita dah 60, dah 55 baru kita nak pension. Kita boleh ambil keputusan untuk kita pension pada umur 40, 30 ataupun 40. Sebelum 50, kita boleh. Kita ada pilihan kita masing-masing. Kenapa kita nak ikut kerajaan yang mana umur 55 tahun baru berhenti? Kan? Kita daripada umur 20 sampai umur 55 tahun, 60, 40 tahun bekerja, hari-hari pergi kerja cari duit. Selepas tu umur 55 sampai umur 70, 80 tahun, kita tak bekerja, kita nak mengharapkan duit pada mana? Di mana duit tu kita nak mengharap? Sama ada duit pencen ataupun yang sekarang ni ramai orang guna adalah duit daripada anak dia. Betul tak? Okay. Jadi ingat, kita waktu kita tua, kita jangan susahkan anak kita. Mula bina income passive kita daripada sekarang, yang kita dah tanam daripada sekarang, bisnes peluang. InsyaAllah kita semua boleh pencen dengan jaya ni. Kenapa kita nak pencen waktu kita usia dah tua bangka? Sedangkan kita boleh pencen waktu usia kita muda. Saya dah pencen, sekarang umur saya 30 tahun. Masuk 31 tahun ni. Saya dah pencen pada saya umur 27 tahun lagi. 27 tahun lagi saya dah mula pencen dah. Tak payah nak tunggu umur 55 tahun. Kita sendiri yang menentukan bila mana kita nak pencen. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pencen daripada sekarang, tuan-tuan kena ada income passive yang banyak daripada sekarang. Okay? Income passive yang banyak. Tuan-tuan sendiri yang tentukan berapa tuan-tuan nak. Kalau tuan-tuan nak income passive 1,000, at least tuan-tuan kena ada daftarkan 100 orang ahli yang aktif. Kena upgrade rank JC. Kena ada at least 5 orang dealer yang aktif buat bisnes ni sama-sama dengan tuan. Kalau tuan-tuan nak income 5,000, at least tuan-tuan kena ada 100 orang juga ahli yang aktif. 100 pendaftaran tu adalah paling asas sekali. Semua kena ada 100 orang ahli yang aktif.
Kena tengok dekat tier 1 kita tu kena ada 100 yang activated. Okay. Selepas tu tuan-tuan kena rank service center. Tak boleh rank junior center. Tuan-tuan kena rank service center. Dan tuan-tuan at least kena ada 10 orang dealer yang aktif. Baru tuan-tuan boleh ada nak angka tuan-tuan punya komisen bulan-bulan masuk tu dia bermula dengan 5,000 kat atas. Kalau tuan-tuan nak income 10,000, boleh. Tuan-tuan kena ada 100 orang ahli yang aktif. Sama. Itu asas. Tapi tuan-tuan kena rank branch center. Right? Dan tuan-tuan kena ada at least 10 orang dealer yang aktif juga. Senang saja kiraan dia. So tuan-tuan dah tahu jalan dia tu. Saya dah bagi tahu jalan dia. Cuma tuan-tuan terpulang kepada diri tuan-tuan, tuan-tuan nak buat cepat ke lambat. Saya dah bagi jalan daripada KL ke Johor macam mana jalan dia. Terpulang kepada tuan-tuan sendiri, tuan-tuan nak naik kereta apa? Nak naik kancil ke? Nak naik Myvi ke? Nak naik Ferrari ke? Silakan. Okey, boleh ke boleh semua? Okey, kalau faham apa yang saya cerita, boleh tak komen faham? Dan kalau sesiapa yang nak tak sabar-sabar nak mulakan 30 teknik tingkatkan jualan tanpa kos ni, boleh tak komen saya ready. Komen sikit, saya ready. Cukup 50 orang komen saya ready, baru saya akan start. Kalau tak, tuan-tuan, dengar je lah saya membebel ke benda lain. Okey, cantik. Cantik. Lagi komen. Saya ready. Saya ready. Come on. Korang ni. Pasal saya cakap sendiri je. Ni apa benda pula ni? Kenapa putih ni? Ini Tuan Sulaiman ni. Okey, cantik. Okey, alhamdulillah dah ready ramai. Okey, sekarang ni saya tak nak bawa masa saya cerita. Okey. Saya tahu mungkin ramai dah banyak kali bosan nak saya cerita benda yang sama je pasal income passive. Tapi tuan-tuan, benda tu lah yang paling penting. Benda tu paling asas. Okey. Bab nak menjual ni, semua orang boleh belajar dekat tempat lain. Saya sendiri pun beli ibu je belajar. Kita semua boleh belajar. Semua dah besar, boleh pergi belajar. Beli buku ke, pergi sign up kelas ke, kan? Pergi belajar ilmu marketing Google ke apa ke, beli buku ke, semua boleh. Tapi pemahaman tu pasal income passive tu, siapa yang betul-betul faham pasal bisnes ni untuk masa depan dia dan juga keluarga dia, orang tu yang akan buat sampai sekarang. Okey, orang tu akan terus buat sebab dia faham bisnes yang dia buat ni adalah bisnes yang terbaik untuk diri dia. Memang bisnes ni tak perfect. Bisnes ni tak boleh menjanjikan income besar dalam satu masa yang singkat. Okey, tapi bisnes ni boleh menjanjikan tuan-tuan tu income tu akan terus ada. Walaupun tuan-tuan dah tak buat. Jadi tuan-tuan pilihlah. Tuan-tuan nak income cepat tapi dia cepat hilang juga, ataupun tuan-tuan nak income tu dia lambat naik tapi dia juga lambat untuk tuan-tuan hilang pendapatan tu. Susah sangat nak hilang pendapatan tu. Tuan-tuan sendiri boleh pilih. Okey. Kalau income tu dia pasif, setiap bulan dia pasif, kalau dia kecil tak ada masalah tuan-tuan. Kecil kita boleh jadikan nilai dia jadi besar. Boleh. Saya sendiri pun dah jadikan nilai itu besar, kan? Tapi untuk tuan-tuan nak dapatkan income tu dia lambat, dia macam forever untuk dapat. Tuan-tuan, bukan calang-calang bisnes boleh bagi income forever. Okey, susah sangat nak dapatkan satu income yang forever. Tuan-tuan tengok sendiri waktu COVID ni berapa banyak bisnes yang bungkus tuan-tuan. Berapa banyak, terlalu banyak bisnes yang bungkus. Saya yakin ada 100 orang yang tonton dalam ni. Ramai di antara kita, siapa yang dekat sini yang terkesan daripada kesan COVID ni? Siapa yang kat sini diberhentikan kerja ataupun gaji dipotong separuh, ataupun senang cerita gaji dipotong, ataupun dia ada bisnes dia sekarang ni habis, terkesan. Siapa yang dekat sini terkesan? Sila komen sikit. Tuan Fir, gaji dipotong habis. Okay. Dah 22 kedai gulung. Nampak? Okay. Saya yakin ramai yang terkesan. Jadi dekat sini tuan-tuan, untuk tuan-tuan nak jumpa satu bisnes yang boleh membuatkan tuan-tuan dapat income tu selama-lamanya, tak terkesan dengan apa benda yang berlaku, tuan-tuan, itu bukan satu bisnes yang mudah orang nak jumpa. Saya bagi tuan-tuan, susah nak jumpa bisnes yang kita panggil evergreen, susah nak jumpa. Okay. So bila tuan-tuan dah jumpa bisnes ni, walaupun bisnes ni orang pandang remeh, orang cakap bisnes ni scam lah, orang cakap bisnes ni untung sen-sen lah, orang cakap bisnes ni tak boleh lama lah, apalah, walaupun dah 11 tahun. Orang-orang tu dia tak faham apa yang kita buat sekarang ni. Okay. Jawapan dia senang je, kita tunjukkan apa hasil yang kita dapat.
Dulu masa awal saya ajak kawan-kawan saya buat bisnes ni, kawan-kawan saya ramai pelekehkan apa yang saya buat. Cakap kau buat dulu lapis, aku tengok dulu, diorang panggil saya Hafiz lah kan. Apa ni, buat apa kau buat benda ni tak menjamin. Kan, dia kata kau benda ni tak jamin, baik kau kerja dah tentu menjamin. Dulu saya ingatlah kawan-kawan saya cakap kan, nasihatkan saya kan, takkan kau nak buat benda ni, income bermula dengan kecil, income kau pun baru 180, kau nak bagi apa bini kau makan pasir? Yes, tuan-tuan, ini bukan drama tuan. Ini betul punya cerita betul punya cerita. Jadi kata-kata tu tuan-tuan, saya tak pernah pun balas, tapi saya balas dengan cara yang paling terbaik sekali, iaitu biar orang lain yang menceritakan kejayaan saya pada mereka semua. Dan sekarang saya tak pernah cerita pun apa yang saya dapat dalam bisnes ni. Tapi saya yakin tuan-tuan, mereka semua tahu apa yang saya dapat dalam bisnes ni. Sebab orang lain yang cerita pada dia. Okay? Jadi kalau tuan-tuan nak revenge yang terbaik adalah revenge seperti ini. Kita tak perlu nak cakap dengan mereka apa yang kita dapat. Tapi biar orang lain yang cerita. Okay? Alright, tengok Tuan Siraj pun gaji dipotong 50%. Sedih tuan-tuan, sedih. Okay? Tengok, Syahril, keluarga saya pun tak yakin dengan apa yang saya buat. Jawapan dia simple tuan. Pastikan income tuan RM5,000. InsyaAllah. Dia bukan saja yakin tuan. Bahkan silap-silap, Syah, macam ni Syah. Ada benda sikit saya nak cakap ni. Saya perlukan bantuan Syah. Okay, get ready tuan. Okay. Okay, jadi saya cerita. Okay, 30 teknik untuk tingkatkan jualan. Tingkatkan closing tanpa perlu cost. Maksudnya cost yang sangat minimum. Alright, jadi saya cerita secara santai-santai saja. Yang pertama, kesian member-member tunggu bila lah nak cerita ni. Asal cerita benda lain. Okey, yang pertama yang saya nak sharekan kepada rakan, teknik yang pertama, catat teknik ini sebenarnya saya tak buat tau tuan-tuan. Saya tak pernah buat teknik ni. Tapi teknik ini saya baca daripada ibu dan pada masa yang sama saya tapis. Mana yang teknik ni saya rasa benda ni sangat relevan dengan Tuan Wow. Saya rasa kalau buat memang boleh menjadi. Saya akan ambil, saya akan ubah sikit dan saya akan share pada tuan-tuan. Okay. Jadi teknik yang pertama adalah tuan-tuan, loyalty card. Loyalty card ni apa? Loyalty card ni di mana kalau tuan-tuan macam beli air ke, kalau beli apa-apa benda kan, dia akan bagi saya satu loyalty card. Okay bang, ni loyalty card. Kalau abang dah beli 10 kan, abang beli satu, abang datang, kita akan chop ataupun kita akan goreng. Cukup 10, nanti abang akan dapat free satu air lagi. Tuan-tuan pernah dengar tak benda tu? Okay. Ataupun tuan-tuan pergi car wash. Okay. Lepas tu tuan-tuan, apa ni kita panggil, tuan-tuan dah car wash nanti dia bagi loyalty card. Okay, kalau abang datang kat situ, satu kali lagi abang datang, kita akan chop. Cukup 5 kali, abang akan dapat free car wash. Pernah dengar tak benda tu? Cuci 6 kali, free 1 kali. Yes. Kan Bangla, cuci 1 kali. Okay, jadi tuan-tuan, sebenarnya loyalty card ni, ianya sangat efektif. Okay, saya bagi contoh. Kalau dalam kad tu, tuan-tuan buat 10 chop saja. Tak payah banyak-banyak. 10 chop ataupun 6 chop. Kan? Okay. Buat macam tu, kalau orang yang chop yang ketiga, ataupun chop yang kelima, chop yang ketujuh, akan dapat hadiah sagu hati tuan-tuan bagi. Ataupun kumpul kad tu, bagi penuh chop tu, tuan-tuan akan bagi dia hadiah utama. Contoh, kalau tuan-tuan buat 10 chop, bila dah 5 chop, kita akan bagi hadiah sagu hati. Kalau penuh chop tu, kita akan bagi hadiah utama. Kita akan buat macam tu. Okay, nanti saya akan explain detail. Jadi, kebanyakannya, company-company yang printing ni, tuan-tuan boleh dapatkan template loyalty card ni. Tuan-tuan boleh carilah orang-orang yang buat printing, cakap, saya nak buat loyalty card boleh. Dia dah ada template dah. Tinggal tuan-tuan ubah, tuan-tuan punya, tukarkan logo je. Letak logo company ataupun letak sikit logo Tuan Wow. Letak nama tuan, Facebook tuan, Instagram tuan ke apa ke, macam tu je. Okay, diorang dah ada dah template tu. Tinggal ubah sikit je logo, nama tuan. Lepas tu ada macam warna kuning lah, kuning hitam lah, Tuan Wow punya ni. Tuan-tuan boleh pergi buat. Okay. Tuan-tuan boleh mula kan, dan tuan-tuan boleh ajar dealer-dealer tuan-tuan. Jadi, apa yang saya nak belajar kat sini, tuan-tuan boleh buat satu loyalty card ni. Contoh, kad ni khas untuk user dan kad ni khas untuk dealer. Kalau user, tuan-tuan postkan SIM card ataupun tuan-tuan bagi dia SIM card, tuan-tuan masukkan sekali loyalty card tu. Apa yang tuan-tuan boleh bagi tahu dia? Okay,
apa ni, kalau tuan top up RM50, tuan boleh chop kat situ. Ataupun apa ni, kalau tuan-tuan dah top up RM50, tuan-tuan boleh gores ataupun sign dekat situ. Nanti dah cukup 5 kali top up RM50, tuan-tuan boleh claim dekat saya hadiah sagu hati. Apa hadiah sagu hati tuan-tuan nak bagi? Tuan-tuan boleh bagilah RM10, voucher point, okey. Ataupun nanti bila dia dah cecah je sampai 5 kan, tuan-tuan cakap, okey, hadiah sagu hati dia adalah kita nak, tuan akan dapat menyertai kempen RM80,000 hadiah. Kempen kan HQ setiap bulan akan buat kempen cabutan top up. Kan setiap bulan. Jadi bila dah capai 5, tuan-tuan ceritalah kempen yang ada pada bulan tu. Nampak tak idea yang saya bagi? Jadi sebenarnya benda ni nak menggalakkan supaya dia top up. Jadi bila dah cecah 5, tuan-tuan akan cerita hadiah sagu hati dia lah kempen. Okey, kalau dah cukup sampai 10, dia dah buat, dia tunjukkan kepada tuan-tuan. Jadi masa tu tuan-tuan boleh bagi dia hadiah utama. Hadiah utama apa yang tuan-tuan nak bagi? Tuan-tuan nak bagi dia free satu SIM card ke? Ataupun tuan-tuan nak bagi dia percuma top up RM10 ke? Voucher point ke? Ataupun tuan-tuan nak bagi lebih menarik, apa lagi yang tuan-tuan boleh bagi? Kredit free ke? Macam itulah, biasalah yang orang nampak lah. Ataupun tuan-tuan nak bagi dia pen ke apa ke, ikut suka hati tuan-tuan. Loyalty card ini yang saya nak cakap. Okey. Jadi ini pertama, ini kad loyalty untuk user. Okey. Apa kad loyalty yang lain? Maksud saya hadiah tu yang boleh tuan-tuan bagi. Cadangan saya lah, hadiah top up. Okey. Ataupun tuan-tuan boleh bagi hadiah beritahu pasal kempen. Kan? Ataupun tuan-tuan boleh explain pasal hadiah tu adalah hadiah SIM card percuma. SIM card percuma. Kan, kita akan hadiahkan satu SIM card percuma, tuan-tuan boleh beri pada ahli keluarga daftarkan. Okey, nampak tak? Jadi benda tu menguntungkan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bagi kredit percuma pun, tuan-tuan akan dapat balik komisen tu. Okey, ataupun tuan-tuan buat satu loyalty card, iaitu untuk dealer juga, ataupun dalam bentuk dealer juga. Contoh, macam saya cakap kan, kalau dia dah top up 5 kali, tuan-tuan akan hadiahkan dia satu SIM card percuma. Okey, bila dia dapat SIM card percuma ni, apa kelebihan dia bila dapat SIM card percuma? Dia boleh daftarkan ahli keluarga dia, tak payah bayar, SIM card kita dah bagi cuma. Dan bila dia daftarkan ahli keluarga dia, automatik dia akan dapat royalty setiap kali orang yang dia daftarkan tu lakukan top up. Maksudnya macam ni, kita akan cakap dia, okey, anda akan dapat satu SIM card percuma, yang mana SIM card ni anda boleh daftarkan ahli keluarga, dan bila ahli keluarga top up saja, saya akan bayar royalty pada cik. Contoh, kalau dia top up RM50, cik akan dapat royalty RM5 saya bagi. Okey, royalty ni dia tak kisah dia top up sekali ke ataupun dia top up 10 kali ke, setiap kali dia top up, saya akan hadiahkan cik royalty. Jadi, tuan-tuan nampak tak? Sebenarnya konsep dia bisnes je. Tapi disebabkan benda ni, dia dapat free, lepas tu bila dia daftarkan tu, dia dapat royalty. Jadi benda ni, kita ubah mindset dia daripada mindset kau kena cari orang. Tuan faham tak apa yang saya nak cuba sampaikan ni? Jadi bila dia nampak betul macam ni, aku dapat free satu SIM card. Bila aku dapat free satu SIM card aku dapat ni, aku daftarkan ahli keluarga aku, nanti ahli keluarga aku top up, dia bagi aku commission. Dia top up banyak kali, aku dapat royalty, commission tu. Hadiah duit. Saya nak bagi cek commission lah. Kalau dia top up, saya bagi cek commission. Dia top up RM10, saya dapat RM1 saya bagi. Padahal benda tu company yang bagi. Dan tuan-tuan faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Jadi benda tu boleh menarik minat dia. Jadi dengan loyalty card ni sangat baguslah. Ataupun tuan-tuan boleh buat loyalty card dalam bentuk bisnes. Contoh tuan-tuan daftarkan dealer kan. Dealer tuan-tuan buat loyalty card dia loyalty card lain. Bukan top up. Tuan-tuan buat loyalty card dia di mana kalau you buat pendaftaran. Okey, kalau you buat satu pendaftaran sampai 10. Sampai 5 pendaftaran, you dah buat pendaftaran, okey, nanti you boleh claim daripada saya hadiah sagu hati. Kalau dia capai 10 pendaftaran, okey, you boleh claim daripada saya hadiah sagu hati yang lain. Jadi benda ni sebenarnya boleh menggalakkan untuk dia buat. Okey. Cuma tuan-tuan boleh fikir apa hadiah tuan-tuan nak bagi. Sampai saya terfikir, kalau saya buat loyalty card ni, di samping saya cerita dengan semua orang kan, insentif. Okey, contoh saya buat insentif. Kalau daftarkan 10 orang kekal nombor lama, saya akan bagi 10 SIM card percuma. Okey, saya boleh buat loyalty card macam ni. Okey, siapa yang daftarkan, buat sampai 10, dah daftar, cukup 10, okey, hantar kat saya akan bagi hadiah 10 SIM card percuma. Konsep yang sama. Tapi sebenarnya benda ni, dia dapat mengubah mindset orang tu supaya orang tu kejar.
Itu yang saya cuba masukkan. Jadi tuan-tuan, sebenarnya loyalty card yang saya nak masukkan ni adalah benda ni dapat menggalakkan orang untuk capai target. Untuk peringkat awal ni, kalau tuan-tuan bajet tuan-tuan terhad, tuan-tuan guna kertas pun tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh photostat saja. Buat satu print, tuan-tuan photostat saja. Nanti kalau ada bajet lebih, bolehlah guna kertas keras ataupun tempah daripada company printing. Peringkat awal ni tuan-tuan buat manual je, lepas tu tuan-tuan tulis ke, lepas tu tuan-tuan photostat pun tak apa. Okey. Nanti esok bila dah ada bajet, tuan-tuan boleh buat yang cantik sikit. Kan? Ataupun tuan-tuan kalau dah berkembang, tuan-tuan boleh buat jenis kad, itu dah lain lah. Okay. Jadi loyalty card tuan-tuan, sangat baik, sangat bagus untuk menggalakkan orang top up ataupun untuk menggalakkan orang buat pendaftaran. Contoh, kalau dia dah top up 3 kali, tuan-tuan dah bagi dia 1 SIM card percuma. Nanti bila dia dapat SIM card tu, dia daftarkan ahli keluarga dia akan dibayar royalty. Okay. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Okay. Yes, betul. Macam Will Chin cakap kan. Anda guna SIM card 2 bulan ke atas akan dapat 1 SIM card free. Yes. Ikutlah suka hati. Jadi tuan-tuan boleh buat loyalty ni. Untuk menggalakkan user tu, dia tiba-tiba dia minat nak jadi dealer. Okay. Ataupun kalau tuan-tuan nak tingkatkan tuan-tuan punya, maksudnya saya nak dengan 30 teknik untuk tingkatkan jualan ni, maksudnya daripada user tu, tuan-tuan ada user, tuan-tuan boleh galakkan dia berkembang. Jadi dengan ada loyalty card ni, contoh dia dah top up 5 kali ataupun dia dah guna 3 bulan. Okey, kalau dah guna 3 bulan, saya akan hadiahkan 1 SIM card percuma. Kan dah menggalakkan jualan, pendaftaran. Itu maksud saya. Okey. Dia macam tu. Itu yang saya cuba nak nampakkan kepada rakan-rakan. Right, ni teknik loyalty card. Boleh memberi manfaat pada user tuan-tuan dan menggalakkan dealer tuan-tuan untuk terus buat bisnes. Alright, okey. Untuk teknik yang pertama, tuan-tuan dah faham tak? Jadi untuk peringkat awal ni tuan-tuan boleh guna tangan pun boleh. Tuan-tuan photostat. Tengok macam mana. Boleh jadi tak boleh jadi. Okay, so far faham teknik yang pertama? Kalau faham, boleh tak komen faham? Kita akan pergi ke teknik kedua pula. Okey, cantik. Sorry. Okey, cantik. Alright. Okey, seterusnya. Teknik yang kedua. Teknik yang kedua, apa yang saya nak ajar kepada rakan-rakan. Sebenarnya teknik ni ramai orang buat. Tapi ramai orang tak tahu. Sebenarnya teknik ni sangat efektif. Ramai orang buat dan ramai orang tak buat juga. Dia tak terfikir. Iaitu harga package. Harga package. Okey, harga package. Ini adalah teknik yang kedua. Okey, ini adalah trik yang paling terbaik. Daripada kita offer satu, daripada orang tu nak beli satu, dia jadi beli dua. Daripada dia nak beli dua, dia beli 5. Daripada dia beli 5, dia jadi nak beli 10, tuan-tuan. Dia jadi nak beli 10. Tapi bagaimana caranya? Ada orang, dia buat trik yang mana? You beli satu unit, harga dia RM20, termasuk pos. Tapi kalau you beli 5, harga RM100, tapi you just bayar RM60 saja. Trik dia dekat situ. Jadi orang akan fikir, daripada aku beli satu, baik aku beli 5. 5 100, aku dapat bayar 60 saja. Jadi daripada dia beli satu, dia jadi beli 5. Okey, itu yang saya cuba nampakkan kepada kawan-kawan. Jadi dia, kalau tuan-tuan offer satu unit, dengan tuan-tuan offer 5 unit singkat, dengan offer yang lagi baloi, confirm orang akan ambil 5 sebab dia lagi baloi. Tapi tuan-tuan kena menggunakan strategi harga package yang sangat lumayan lah. Macam saya cakap tadi. Kalau satu singkat, tuan-tuan cakap, satu singkat siap buku RM20. Tapi kalau tuan beli 5, harga 100, kita akan bagi diskaun RM60 saja tuan-tuan bayar. Dia akan bergetar juga hati dia, tuan-tuan. Jangan takut untuk kita offer. Kalau tuan-tuan tanya saya juga ada buat teknik kedua ni. Offer package. Tuan-tuan kena masukkan dalam skrip, tuan-tuan. Tuan-tuan kena masukkan dalam ayat closing, tuan-tuan. Waktu tu orang nak beli SIM card. Okay. Saya buat macam saya cakap. Satu SIM card, siap post, harga RM20. Tapi, kalau tuan beli 5 SIM card, saya charge pada harga RM60 saja. Tuan-tuan tak payah bayar kos postage. Free. Saya cakap macam tu. Contoh, satu SIM card RM12.50. Siap post RM20. Kalau tuan beli 5, harga dia
harga dia RM60 saja, postage percuma. Ataupun harga dia RM62 saja, postage percuma. Silakan. Kita telan lah sikit kos kan, tapi dia beli 5 lah. Kalau dia beli 5, satu dia dapat 4, dia akan daftar bawah kita. Okey. Itu teknik dia. Lepas tu saya offer satu lagi. Kalau tuan beli 10, harga dia RM125. Saya upkan sikit RM130. Free postage. Saya bagi satu free SIM card pada tuan. Dia akan terfikir lagi. Alang-alang baik aku beli 10. Dapat free satu SIM card, free postage. Free semua free buku lagi. Itu teknik yang saya buat lah. Kalau tuan-tuan tengok dalam skrip saya pun saya akan buat. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan nak close orang, jangan close satu sikat saja. Tuan-tuan kena bagi dia package. Kalau tuan-tuan nak lagi ngamnya package. Untuk user, kalau tuan-tuan nak close user, contohlah orang tu memang nak user je. Tuan-tuan tanya, nak guna ke nak buat bisnes? Nak guna, okey. Saya bagi tuan offer. Kalau tuan beli satu sikat, RM20. Kalau tuan beli 2 SIM card, tuan hanya perlu bayar, contoh berapa tuan-tuan nak buat? RM30 saja. Okey, RM30 saja dan tuan dapat menyertai cabutan daripada cabutan RM80 yang dibuat pada bulan Julai ini. Kempen cabutan RM80,000. Kalau kempen ni sangat mudah, daftar, langgan plan, lepas tu automatik tuan akan dapat menyertai cabutan ni. Nanti tuan akan dapat link, tuan akan buat cabutan. Kalau rezeki tuan boleh dapat sebagai dapat RM80,000. Tapi hanya beli yang 2 singkat kat atas saja. Satu singkat tu tuan boleh daftar ahli keluarga, silakan. Ataupun tuan-tuan boleh buat package macam ni. Ini untuk user ya, saya cerita user saja dulu. Saya harap tuan-tuan catat, tuan-tuan boleh buat edit dalam skrip ke apa. Jadi tuan-tuan tahu skrip untuk user macam ni, skrip untuk dealer macam ni. Satu lagi, satu singkat RM20. Tapi kalau tuan beli 3 singkat, okey, harga sepatutnya RM60, kan satu singkat RM20. Kalau 3 RM60. Tapi saya hanya bagi tuan 12, 24, 36, sepatutnya dalam RM40, 40, okey, RM45, RM50 saja. Okey. Kalau tuan beli 3 singkat, harga asal RM60, tuan hanya perlu bayar RM50 saja. Okey, RM50 saja, free postage, tuan bagi value dia, first free postage, yang kedua automatic tuan akan dapat menikmati manfaat khairat kematian sehingga RM1,000 percuma. Okey, sebab dia beli 3 singkat. Tak boleh, dia kena beli 4 singkat. Sebab satu untuk dia, 3 lagi untuk dia daftarkan ahli kan. So beli 4 singkat. So 4 singkat sepatutnya harga RM80, tuan bagi harga apa? RM60 contoh. Tuan bagi harga RM60. Diskaun RM20. Free postage. Dapat manfaat khairat kematian sehingga RM1,000 percuma. Okey. Dapat menyertai kempen cabutan RM80,000 hanya untuk bulan Julai saja. Jadi dia akan fikir nak beli satu ke nak beli 4. Kalau beli 4, jimat RM20. Dapat manfaat khairat kematian RM1,000. Dapat menyertai kempen cabutan RM80,000. Yes. User pun boleh beli singkat banyak, tuan-tuan. User pun boleh beli singkat banyak. Cuma tuan-tuan kena main package ni. Alang-alang setakat close 1 apa barang. Close lah 4, 1 tanam 3 turun bawah. Okey. Semuanya bergantung kepada script kita sendiri. Bagaimana kita offer package. Kalau dia tak nak, alah tuan, kalau dia tak nak package yang beli 4, tak apa, belilah 1. Ini teknik saja untuk kita tingkatkan kita punya closing. Kalau daripada close 1 saja kosong, baik close 1 pacak 3 bawah. Itu maksud saya. Alright? Kita rugi sikit RM5 tentu postage. Alright? Okey, saya harap tuan-tuan faham. Jadi sebab itulah bila kempen khairat ni dia dah bertukar macam ni, tuan-tuan kena pandang daripada segi positif. Kan, benda tu boleh membuatkan user pun akan berkembang juga. Ini baru saya cakap package untuk user. Okey, bagaimana package untuk dealer? Sama. Package untuk dealer yang macam saya ajar tadi. Saya beli 1, 5 ataupun 10. 10 dapat free 1 kan. Tuan-tuan boleh tambah sikit value offer. Beli 1, RM20. Tuan-tuan akan dapat singkat berserta dengan buku. Kalau tuan beli 5, tuan akan dapat 5 singkat. Free postage, harga pun murah, RM60 saja. Pada masa yang sama saya akan bagi tuan 13 e-book percuma yang harganya RM1,000. Padahal 13 e-book tu korang dapat percuma daripada saya. Tambahkanlah value. Okey, kalau tuan beli 10 singkat, harga dia RM125, tuan buatlah RM130. Okey, free postage,
dapat free satu SIM card. Pada masa yang sama, tuan dapat juga 13 e-book yang harga RM1,000, dapat menyertai insentif-insentif yang kita berikan, insentif SIM card percuma, insentif cash RM500. Letaklah insentif-insentif sekali, bagi value, nampak macam wow. Dapat menyertai coaching, cara menjual, cara buat marketing secara percuma setiap minggu. Dapat menyertai Zoom meeting. Faham tak tuan-tuan? Semuanya bergantung macam mana tuan-tuan gunakan teknik kedua ni, iaitu harga package. Right? Jadi saya harap tuan-tuan janganlah buat satu harga je. Tuan-tuan nak join bisnes ni, okey, RM20 bayar. Allah, tolonglah. Sampai bila-bila pun tuan-tuan tak akan boleh dapat dealer. Okey? Alright. Jadi ramai orang komplain lah, susah dapat dealer. Biasanya orang susah dapat dealer ni sebab apa? Sebab dia suka bagi free. Bila dia suka bagi free, takkan dia nak bagi 5 SIM card free pada orang tu. Mesti dia bagi 1 SIM card free. Bila 1 SIM card free dia bagi, orang memang takkan berkembang punya. Sebab tu dia kena jual. Bila dia jual, biasanya orang senang dapat dealer. Sebab dia boleh buat package macam ni. Alright? Saya harap tuan-tuan faham. Alif Tone Wow, Hairat RM1,000 sekarang. RM1,000. Okay. Alright, teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga yang akan saya terangkan kepada rakan-rakan. Okey, so sekarang ni saya nak tanya, tuan-tuan faham tak setakat ni dua teknik yang saya ceritakan kepada rakan-rakan? Kalau faham, boleh tak komen? Saya faham. Cukup 30 orang, kita pergi ke teknik yang ketiga pula. Teknik yang ketiga ni lagi gila. Lagi gila ni. Okey, cantik. Ramai yang faham. Alhamdulillah, bagus. Teknik ketiga, cantik. Teknik ketiga ke teknik 3 account? Teknik ketiga Teknik ketiga. Okey, next. Okey. Betul. Siapa yang nak buat website, tuan-tuan kena apply kan teknik apa ni kita panggil teknik package. Siapa yang tak buat teknik package tu memang rugi sangat. Right? Okey, seterusnya teknik ketiga. Okey, teknik yang ketiga ni dia lebih-lebih kurang je, tapi sebenarnya dia lain sikit. Okey. Iaitu voucher discount. Voucher discount ataupun kalau bahasa Melayu dia voucher discount. Okey. Orang putih voucher discount. Bahasa Melayu voucher discount kan. Okey. Voucher discount. Okey. Penerangan beri voucher discount ni, okey, dia untuk menggalakkan orang buat belian ulangan ataupun repeat order. Untuk buat repeat order. Pelanggan ni, customer ni, dealer ataupun user, dia suka untuk beli barang tu lagi, beli diskaun tu lagi, kalau ada offer tu dia menarik. Memang efektif. Okey, memang efektif. Saya terangkan kepada supaya tuan-tuan faham. Dalam Tone Wow, memang kita akan dapat repeat sales. Repeat sales ni orang akan terus top up. Maksud saya repeat order ni adalah repeat order singkat repeat order singkat. Okey, kalau kita buat macam satu voucher kita design lah satu voucher kan, ataupun kita hantar melalui WhatsApp saja. Okey. Kita boleh bagi voucher ni. Sama ada kita post SIM card tu, kita masukkan voucher kita tu, ataupun kita hantarkan voucher tu melalui WhatsApp saja dalam bentuk soft copy, design saja. Boleh. Okey, contoh voucher yang saya nak bagi ni adalah teknik yang saya ajar ni adalah voucher discount. Contoh kalau kita daftarkan seorang user, kita boleh bagi voucher tu sama ada melalui postage. Bila kita post, kita masukkan voucher kita tu. Tapi kalau kita nak cost lagi murah, kita bagi melalui WhatsApp saja. Kita buat satu design, voucher discount khas untuk anda. Okey, apa voucher dia? Okey, jika anda registerkan family, jika anda nak registerkan saya bagi macam ni, voucher discount untuk anda. Disebabkan anda telah membuat pembelian SIM card dan anda telah memberikan feedback positif kepada saya, okey, maka anda akan mendapat voucher discount untuk pembelian SIM card yang seterusnya. Sebelum ini anda beli SIM card pada harga RM20. Sekarang kalau anda nak beli SIM card, anda hanya perlu bayar RM10 saja ataupun RM15 saja. Sorry bos, lambat. Boleh, tak ada masalah bang. Okey, itu yang saya nak cuba maksudkan. Okey, first, apa yang tuan-tuan nampak apa yang saya cerita ni,
Bila tuan-tuan close user ke ataupun dealer ke, mesti tuan-tuan nak tanya feedback kan. Okey, macam mana feedback? Okey tak? Line laju tak? Kalau tuan beri saya feedback, okey, yang positif, contohlah contoh kan. Okey, saya akan bagi tuan satu voucher lah. Saya akan bagi tuan satu hadiah. Hadiah dia hadiah misteri. Cakaplah macam tu. Jadi mereka akan bagi feedback. Bila mereka bagi feedback yang positif, automatik tuan-tuan boleh screenshot, tuan-tuan boleh up kat story tuan-tuan. Feedback orang guna kan. Tuan-tuan dah menang satu benda. Okey. Yang kedua, bila dia bagi feedback positif, apa yang tuan-tuan boleh bagi? Tuan-tuan bagi dia pula design ataupun gambar tuan-tuan soft copy voucher discount. Okey tuan, hadiah dia adalah berupa voucher discount. Voucher discount ni yang mana kalau tuan dapatkan SIM card satu lagi, tuan-tuan tak bayar harga RM20, tuan bayar harga RM10 saja ataupun RM15 saja. Okey, SIM card ni bila tuan dapat, okey, di mana tuan boleh registerkan ahli keluarga tuan. Contoh tuan registerkan isteri tuan. Bila tuan registerkan isteri tuan, okey, automatik bila isteri tuan lakukan top up saja, automatik kami akan membayar tuan royalty seumur hidup selagi dia terus guna SIM card tu dia lakukan top up. Okey, apa royalty dia? Tuan tak payah cakap persen-persen. Orang-orang macam ni dia dah tak, fikiran dia dah tak boleh fikir dah persen-persen, dia nak direct je. Kalau top up RM10, saya akan bagi tuan royalty berapa? Contoh, kalau SIM card Lite kan, berapa commission dia? 5 kan? 5, 2, 7. Okay, 5% kan? Okay, kalau dia top up RM10, saya akan bagi tuan commission 50 sen. Kalau dia top up RM50, saya akan bagi tuan commission RM2, 50 sen. Kalau dia top up 100, saya akan bagi tuan commission RM5. Okay? Jadi, commission ni saya akan bagi tuan selama-lamanya selagi ahli keluarga tuan yang tuan dah daftarkan tu lakukan top up. Jadi ini voucher dia. Tuan boleh buat sama ada voucher discount ataupun tuan tulis voucher royalty. Mungkin tuan-tuan tak payah bagi diskaun pada tingkat, tapi tuan-tuan kata voucher royalty. Okey, voucher royalty di mana? Okey, tuan dapatkan SIM card Tone Wow yang baru, tuan daftarkan ahli keluarga, automatik bila ahli keluarga tuan, contoh isteri sahaja lakukan top up SIM card tu, saya akan bayar tuan RM5 sebagai hadiah. Okey, dan tuan akan dapat lagi ekstra duit. Ini kita panggil royalty. Yang RM5 tu adalah apa ni kita panggil recruitment incentive yang fast track tu. Dan selepas tu bila dia lakukan top up saja, saya akan berikan cek commission ataupun kami akan bayar cek royalty. Royalty ini adalah royalty seumur hidup selagi isteri cek top up. Sebab cek dah dapatkan voucher royalty ni daripada kami. Tuan-tuan faham tak apa saya cuba masukkan? Benda ni kalau dia nampak tuan-tuan, ya Allah, menggigil-gigil dia tuan. Sebab apa? Sebab kita tak gunakan ayat cari orang. Tapi bila kita gunakan word voucher royalty, tuan-tuan cerita pula, okey, kalau ahli keluarga top up RM10, kami bayar 50 sen. Ahli keluarga top up RM50, kami bayar RM2.50. Tulis pula dekat situ, postscript PS. Yang mana kami akan bayar royalty ni seumur hidup selagi isteri cik lakukan top up. Jadi voucher ni dia rasa memang sungguh berharga. Uish, ini aku dapat sampai bila-bila. Jadi confirm tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak apa yang saya cuba maksudkan ni? Kalaulah komisi saya ni masih lagi macam tuan-tuan, saya dah lama buat benda ni. Tapi sebab saya fikir komisi saya ni dah besar dah, buat apa saya nak kejar benda ni. Okay? Saya sekarang fokus mengajar je. Tapi saya nak tuan-tuan buka kepala tuan-tuan tu. Kalau tuan-tuan nampak benda ni, tuan-tuan bagi, bukan bagi kertas, bagi design dia. Ini voucher discount sebab tuan-tuan bagi saya feedback positif tentang sikap Tone Wow. Padahal voucher royalty, voucher discount. Jadi ini menggalakkan user tu, dia beli SIM card lagi. Sebab dia nampak duit tu, RM10 dapat 50 sen, RM50 dapat RM2.50. Selama-lamanya aku dapat ni. Dia rasa seolah-olah voucher tu khas untuk seorang tu je. Padahal kalau dia daftarkan orang lain, semua dapat. Kan? Tapi kita nak buka mata dia supaya dia, kepala dia tu tak nampak pasal cik orang tu. Kita bagi dalam konteks voucher discount tu. Royalty tu. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan, benda ni boleh di-applykan pada dealer juga. Tak ada masalah.
boleh di-apply kepada dealer. Tapi cuma dealer ni dia dah tahu pasal konsep commission kan. Jadi tak sesuai. Tuan-tuan boleh buat voucher benda lain. Mungkin voucher daripada segi diskaun pembelian singkat ke contoh. Okey, kalau tuan daftarkan satu orang, saya akan beri tuan satu hadiah istimewa. Dia pun daftar satu orang, tuan bagi terus design voucher. Voucher diskaun. Okey, lepas ni tuan beli 5 singkat, harga dia sekian-sekian, saya akan bagi voucher diskaun RM10. Pastikan tuan simpan voucher ni ada expired date dia, iaitu sehingga akhir Julai ni. Jadi dia pun akan pastikan dia mesti nak beli singkat sebelum akhir Julai ni sebab dapat diskaun RM10 tu. Jadi tuan-tuan tak semana-mana dealer tuan-tuan tu terpaksa beli singkat. Tuan-tuan dah galakkan dia untuk beli diskaun sebab ada voucher diskaun. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Tuan-tuan boleh gunakan teknik ni. Okey. Boleh gunakan teknik ni. Saya harap tuan-tuan nampaklah apa yang saya cuba nak nampakkan. Okey, saya baca dulu. Okey, Elia, komisen tu akan dapat kat akaun kita bila komisen pecah RM30 kan? Komisen tu akan dapat dekat akaun kita. Kalau contoh dia hanya daftar seorang dua, macam mana? Komisen tu tak pecah RM70. Itu lain lah. Itu nanti saya akan explain lah pada dia. Sekarang ni kasih dia beli dulu. Kasih dia dapatkan singkat dulu. Once nanti dah daftar, nanti baru cik akan cakap dengan dia. Kan? Sebab komisen tu bukan hilang pun. Dia bukan satu syarat yang mana dia akan hilang. Sebab kalau dia daftar sikit-sikit pun, dapat RM2.50, satu masa dah cukup RM30, dia tetap dapat juga. Bukan komisen tu hilang. Cuma dia simpan. Jadi tak ada masalah. Sebab dia terkumpul. Betul. Komisen terkumpul. Benda tu tak ada isu. Okay. Alright, jadi saya harap tuan-tuan faham. Contoh untuk voucher untuk dealer ni bagi diskaun singkat, pembelian singkat. Contoh saya nak bagi voucher RM10. Tapi tuan kena tebus voucher ni sebelum akhir Julai ni. Dengan beli 5 singkat dapat voucher RM10. Contoh. Ataupun tuan kalau nak voucher untuk user, voucher misalnya cakap ni, voucher diskaun ataupun voucher royal. Okay, so far faham tak? Kalau faham boleh tak komen faham. Cukup 30 orang, kita akan terus ke teknik yang keempat pula. Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus tanya. Power teknik saya ajar ni. Okey, sebenarnya banyak je teknik-teknik yang ada. Cuma korang je yang tak terfikir. Saya bagi tahulah kepada kawan-kawan semua. Ni saya bagi tu jujur Kalau lah saya ni komisen macam korang, maksudnya komisen mostly dalam ni bawah RM10,000 lah. Komisen RM1,000 tapi bawah RM10,000. Dan ada juga orang yang komisen atas RM10,000, saya tahu. Kalau saya ni komisen masa korang, saya buat tau apa benda yang saya ajar ni. Tapi disebabkan komisen saya dah besar je, saya malas nak buat benda-benda ni. Saya nak kerja apa lagi? Cukuplah apa yang saya ada sekarang ni. Sekarang kerja saya apa, saya ajar lah. Bila saya ajar ni, ini adalah satu kita panggil, ini bukan saya main-main tau, ni saya cakap betul-betul tau. Bila saya mengajar ni, ini adalah satu, niat saya adalah satu pahala untuk saya kumpulkan apa yang saya ada, ini yang saya ajar. Apa yang saya dapat, saya tahu apa yang saya dapat ni adalah melalui bisnes ni, adalah melalui daripada semua dealer-dealer saya yang membantu saya. Kalau tanpa mereka, saya takkan capai macam ni lah. Contoh sekarang ni, macam Tuan Hafzan, apa semua, Tuan Azmi, yang semua orang klien saya, tak ada mereka menolong saya takkan capai tahap ni. Sama juga orang yang bukan di bawah rangkaian saya pun, mereka support saya dari segi beli SIM card dengan saya. Jadi tanpa korang semua ni, saya tak dapat apa yang saya dapat. Jadi macam mana saya nak balas jasa korang, saya akan terus mengajar, saya akan terus share ilmu. Pada masa yang sama, saya nak balas jasa, pada masa yang sama, saya nak kumpul aset daripada segi aset akhirat saya. Sebelum saya mati, saya dah tahu saya dah tinggalkan sesuatu untuk tuan-tuan semua, supaya tuan-tuan boleh applykan benda ni, tuan-tuan boleh majukan diri tuan-tuan. Saya tak boleh nak bagi komisen saya pada semua orang. Tapi saya boleh tinggalkan ilmu. Ilmu ni sangat penting tuan-tuan. Okay, dengan ilmu ni, dia boleh mengubah nasib kita semua. Jadi ini sebab itu saya buat. Okay. Dan kalau tuan-tuan tanya, saya nak buat tak apply teknik-teknik? Sejujurnya memang saya tak buat teknik-teknik. Sebab komisen saya dah banyak tuan. Tapi benda ni untuk tuan. Kalau saya jadi diri tuan-tuan sendiri, memang saya akan buat teknik-teknik. Cuma waktu dulu, saya tak tahu pasal benda-benda ni pun, saya dah buat macam-macam lain, benda lain. Jadi, kalau saya jadi tuan-tuan, saya akan buat. Kalau saya tak buat semua, saya tak nak tinggal semua. Saya buat salah satu.
Kalau tuan-tuan tak nak buat apa ni, kalau tuan-tuan tak nak buat cara guna loyalty card, tak apa. Tuan-tuan gunalah voucher discount. Okay. Ataupun voucher royalty ikut user atau dealer punya jenis. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak nak buat benda ni, okay, tuan-tuan mainlah teknik harga package. Tuan-tuan boleh buat apa saja cara. Ada orang kadang-kadang, dia ni senang close user tau. Dia senang close user, tapi dia susah sangat nak close dealer. Jadi dengan teknik-teknik ni, mungkin tuan-tuan boleh convert user tuan-tuan tu kepada dealer. Sebab kalau tuan-tuan dah boleh mendaftar ramai orang dengan user, tuan-tuan jangan hilangkan kelebihan ataupun kita panggil tuan-tuan punya kelebihan yang Tuhan dah bagi tu. Boleh senang close user. Jangan hilangkan benda tu. Jangan pergi pula buat dealer yang dah susah tuan-tuan nak buat. Tak payah. Fokus je user. Cuma tuan-tuan gunakan teknik ni untuk convert user tu pada dealer. Contoh, teknik voucher discount ni. Tuan-tuan boleh bagi kat dia. Okey, kalau disebabkan tuan dah bagi feedback positif, saya bagi tuan voucher royalty ataupun voucher discount. Dengan tuan beli SIM card selepas ni, kita akan bagi diskaun RM15 saja. Dan bila tuan registerkan family, kita akan bayar tuan royalty seumur hidup. Jadi daripada situ, tuan nak galakkan dia untuk didaftarkan orang. So bila dia dah daftarkan orang, kan, nanti tuan bagi lagi dia voucher. Okey, kita akan bagi lagi voucher. Kalau setakat tuan daftar lagi voucher, dia pun daftar lagi. Lama-lama bila dia dapat commission, tuan-tuan, mesti dia akan buat. Saya bagi cerita lah seorang. Nama dia Awaludin. Dan maaf lah kalau contoh-contoh saya ni orang yang korang selalu dengar yang saya sebut. Sebab saya ni, saya punya persekitaran, saya punya kawan ni kecil je. Okay? Jadi kenalan saya kecil. Jadi itu je yang saya boleh sebut lah. Contoh Awaludin kan. Awaludin ni, sekarang komisi dia RM15,000, RM16,000 sebulan. Tuan tahu tak macam mana dia boleh terdetik untuk dia buat bisnes? Bila dia nampak komisi dalam portal dia, RM2.60. Dengan dia nampak komisi dia RM2.60, itu yang buatkan dia nampak bisnes ni dia buat. Jadi tak mustahil tuan-tuan. Dengan tuan-tuan punya voucher discount, voucher royalty ni, bila dia nampak dalam portal komisi dia masuk RM2 lebih, silap-silap dia adalah one of tuan-tuan punya greatest dealer. Okay. Tuan-tuan boleh gunakan. Kalau tuan-tuan berdepan dengan masalah user, banyak user tapi tak boleh jadi dealer, tuan-tuan boleh gunakan teknik voucher discount ni. Ataupun voucher royalty. Ataupun tuan-tuan boleh guna card royalty. Okay, macam saya cakap tadi. So, manfaatkan lah. Manfaatkan. Okay. Alright. Okay, Ikhwan Tuan Wau tanya, terangkan tentang cabutan 80K tuan. Orang yang kita daftar top up, kenapa kita dapat dan tapi kenapa kita tak dapat spin sekali? Bila tuan daftarkan, bila orang tu lakukan top up, memang dia takkan dapat tuan link untuk spin. Sebab dia kena langgan plan dulu. Bila dia langgan plan, baru dia dapat spin tu. Dan dia tak dapat hari ni. Dia akan dapat selang 5 hari macam tu baru dia dapat. Okay. Kita juga sebagai penaja, kita daftarkan ahli. Dan bila ahli tu langgan, kita juga akan dapat juga. Kita akan dapat juga. Okay. Tak apa, nanti saya akan terangkan, saya terangkan sekarang lah. Okay, tentang kempen 80,000 tu untuk tuan-tuan, supaya tuan-tuan faham. Sebab kempen ni penting. Ini adalah kempen yang HQ buat. Okay. Alright. Saya terangkan Okay. Sekejap je. Sikit je saya terangkan. Okay. Macam ni. Kempen ni, HQ nak bagi kita 80,000. Bulan ni, HQ kita nak bagi kita 80,000. Tapi saya bagi tahu awal-awal lah. 80,000 tu bukan dalam bentuk cash. Dia masukkan dalam account bank. Tapi 80,000 tu dia masukkan dalam bentuk wallet. Wallet. Duit lah. Wallet tu duit lah. Cuma duit tu sama ada kita nak transfer pada orang boleh. Kita nak buat top up boleh. Kalau kita nak convertkan wallet tu kepada cash pun boleh. Contoh, ada orang nak beli wallet. Ramai orang nak beli wallet kan. Daripada orang kena top up wallet, top up dekat online, kena charge RM50, baik dia beli pada korang. Jadi korang boleh jual lah wallet tu balik. Okay. Jadi hadiah 80,000 tu dalam bentuk wallet. Dan syarat dia sangat mudah. Okay. Dia khas untuk ahli yang baru daftar, ataupun ahli yang dah sedia daftar, ataupun dealer lah. Okay. Ahli yang baru daftar ni, jika dia daftar saja dan dia langgan plan, automatik dia akan dapat cabutan. Okay. Okay, kalau ahli baru tu, dia langgan plan TDS 30, dia akan dapat satu putaran. Dia akan dapat satu putaran lah. Dia akan dapat link, dia akan klik link tu, dia akan buat satu putaran. Tapi kalau dia langgan plan lagi tinggi, lagi banyak putaran dia boleh buat lah.
Contoh, TDS 50 dia dapat 3 putaran. TDS 120 dia dapat 8 putaran. Lagi banyak putaran dia dapat, lagi besarlah peluang untuk dia menang macam-macam hadiah. Dalam 80,000 tu. Okay, kalau dia tak menang dalam 80,000 tu pun, dia akan dapat voucher point. Right? Okay, yang kedua adalah hadiah untuk orang yang sedia ada. Contoh, user yang sedia ada. Dia dah daftar dah sebelum ni. Dia pun boleh menyertai juga. Bukan ahli baru je boleh menyertai. Dia pun boleh menyertai juga. Yang mana, ahli yang sedia ada tu, kalau dia naik taraf plan dia, baru dia dapat putaran. Contoh, selama ni dia langgan plan TDS 10 je. Kalau dia naik ke plan TDS 30, ataupun orang yang daripada TDS 30, dia naik plan TDS 50, asalkan dia naik taraf plan dia. Bukan dia kekal. Kalau TDS 50, dia kekal TDS 50 ataupun dia downgrade, tak dapat. Hanya orang yang naik taraf saja. So, bila dia naik taraf, dia akan dapat 5 putaran. Okey, faham? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penaja pula. Macam kita ni, orang yang suka daftarkan orang. Kalau ahli baru yang kita daftarkan tu, dia lakukan langganan plan ke TDS 30 dan ke atas lah, bukan TDS 10, TDS 30 dan ke atas, maka kita juga akan dapat putaran. Syarat dia, kalau kita daftar 2 orang ke atas, kita dapat 1 putaran. Tapi kalau dia daftar, kita buat pendaftaran 4 ke atas, kita dapat 3 putaran. Kalau kita daftar 6 ke atas, kita dapat 5 putaran. Kalau kita daftar 9 dan ke atas, kita dapat 8 putaran. Faham semua? Faham? Okay, saya harap tuan-tuan faham lah tentang benda ni. Alright. Terus. Bukhari branch Terengganu. Wow, Bukhari. Boleh tuan terangkan balik? Oish. Nak kena terangkan pula. Nanti tanyalah orang-orang lain. Penat saya nak cerita. Saya boleh cerita tajuk dia. Loyalty card, package. Dan yang kedua adalah package. Yang ketiga adalah apa tadi tuan-tuan? Voucher discount. Video saya ada recording tak? InsyaAllah ada recording. Jangan risau, ada recording. Nanti saya akan blast dekat dalam Telegram saya, Tips Hafiz. So, tuan-tuan, jangan lupa sertai channel Telegram saya, t.me/Tips Hafiz. Saya tulis kat sini, saya tulis kat ruang chat. Tengok, t.me/Tips Hafiz. Okay, sebab apa? Tuan-tuan kena join channel Telegram ni. Sebab nanti recording ni saya akan masukkan dekat dalam tu. Right? Okay. Okay, ada orang tanya, boleh terangkan pasal akhirat kematian tak kerana betul? Aduh, saya tengah terangkan benda lain, boleh tanya pasal akhirat pula. Tak apa, nanti saya akan terangkan benda tu kemudian. Okay, saya terangkan benda tu kemudian. Okay, last. Saya akan terangkan teknik yang terakhir, teknik yang keempat. Selepas tu baru saya akan terangkan pasal akhirat kematian dan sebagainya. Okey, teknik yang terakhir. Tadi saya cakap sebenarnya teknik ni ada 30 teknik. Tapi saya rasa saya takkan sempat cover semua. Jadi, saya akan terangkan teknik yang keempat. Okey, nanti kita akan sambung teknik lain tu yang seterusnya. Ya, gambar ya. Pastikan tak nampak ni. Macam ni satu, macam ni satu. Okay. Sini. Okey. Okey, teknik yang keempat adalah teknik money back guarantee. Dapat laptop sekali lah. Okey. Money back guarantee. Ini adalah teknik yang keempat. Okey, teknik dia adalah teknik money back guarantee. Tuan-tuan faham apa money back guarantee itu? Maksudnya jaminan pulangan wang, tuan-tuan. Teknik ini sangat mujarab. Saya ada satu orang dealer saya, nama dia adalah Siti Sarah. Dia buat pendaftaran dia memang luar biasa. Pendaftaran dia boleh dikatakan setiap bulan average 50 ke atas. Antara teknik yang dia gunakan adalah teknik keempat ni, iaitu teknik money back guarantee. Bagi saja jaminan refund kalau produk kita tu tak sampai pada dia. Ataupun produk kita mati. Bateri. Sebab saya tak gambar dia. Cepat kita tengok. Sekejap saya charge handphone sekejap. Saya boleh bercakap sini. Okey. Teknik ni sekejap. Masa ni lah baru nak charge handphone. Air tak lama okey tadi.
apa, okey dah. Okey, terus. Okey, teknik ni yang saya cakap Ara guna, dia ada teknik money back guarantee. Apa yang money back guarantee yang dia buat adalah jika dia tahu ramai orang yang takut pada risiko. Semua orang takut pada risiko kan. Contoh risiko apa? Risiko dia tak dapat barang. Biasalah bila kita buat bisnes online ni, dia takut risiko barang tak dapat. Ataupun dia takut risiko yang mana bila dia dapat barang tu, SIM card tu, rupa-rupanya line dia tak cantik. Dia takut. Semua orang penuh dengan ketakutan. Semua orang takut risiko kan. Kalau tak jadi macam mana? Kalau saya buat bisnes ni tiba-tiba tak berjaya macam mana? Kalau saya guna SIM card ni, last internet dia tak laju seperti yang saya harapkan macam mana? Kalau saya order SIM card ni, tiba-tiba SIM card tu tak dapat macam mana? Semua orang takut risiko. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tinggikan rate closing tuan-tuan, jawapan dia yang paling mudah. Di samping tuan-tuan tawarkan buat teknik kedua iaitu package, tuan-tuan buat teknik yang keempat iaitu money back guarantee. Inilah teknik yang efektif. Kalau saya ajar ni tuan-tuan, teknik package dengan teknik money back guarantee ni memang teknik yang daripada dulu sampai sekarang saya buat. Okey, iaitu teknik dia manusia takut dengan risiko. Jadi kita hapuskan risiko tu untuk dia supaya dia confident untuk dia buat. Contoh. Orang takut kalau dia bayar, dia takut barang tak dapat. Apa jaminan tuan-tuan? Tuan-tuan boleh letak dalam skrip tuan-tuan. Akak, abang, sebagai jaminan, akak tak payah bayar dulu SIM card ni. Kalau akak dapat SIM card ini, akak hanya bayar SIM card saja. Akak tak bayar postage. Ataupun akak tak bayar langsung. Bila barang tu dah sampai, baru akak bayar pada saya. Tuan-tuan, kalau macam tu tuan-tuan, 10 orang tuan-tuan offer. 10 orang nak. Betul tak? Okay. Ini kita panggil money back guarantee. Tapi, tuan-tuan, hati-hati. Kadang-kadang orang barang dah dapat, langsung tak nak bayar. Jadi tuan-tuan, semuanya bergantung kepada diri kita, macam mana cara kita handle, macam mana cara kita manage. Kalau tuan-tuan takut, tuan-tuan boleh cakap, bayar SIM card saja. Postage tak payah bayar dulu. Kalau barang dah sampai, baru cik bayar saya postage. Boleh? Kalau kita takut lah. Zaman sekarang ni dah ada dah perkhidmatan. Contoh macam JNT, kita boleh post produk tu, biar penerima yang bayar. Jadi dia hanya perlu bayar harga SIM card saja. Nanti bila dia dapat barang tu, dia hanya perlu bayar dekat abang postman JNT. Yes, boleh. Jadi kita just nak kurangkan risiko dia. Kita nak hapuskan ketakutan daripada risiko. Contoh, untuk sebagai jaminan akak bayar SIM card saja. Postage akak tak payah bayar. Nanti bila SIM card dah sampai, baru akak bayar. Oh, bang. Menggigil lah hati akak tu. Wih, memang betul lah dia ni. Memang confident. Akak rasa dia ni memang barang sampai. Sebab dia kata tunggu barang sampai, baru akak bayar. Tiba-tiba nanti barang sampai, rupa-rupanya dia kena bayar kat postman tu. Jadi kita tak rugi. Dia pun tak rugi. Nampak? Okay? Jadi ini teknik money back guarantee yang tuan-tuan boleh buat. Okay, apa ketakutan yang lain yang saya cakap tadi? Takut line tiba-tiba tak laju seperti yang diharapkan. Yelah, bila kita promote SIM card Wow, biasanya kita lebih kepada internet high speed. Kan? Okay kak, kalau akak tak yakin SIM card akak tak laju seperti yang akak harapkan, jangan risau kak. Akak dah dapat SIM card, akak guna internet tak laju kak. Saya pulangkan balik duit akak. No problem. Menggigil bang, menggigil. Okey, Faris Pina tanya, Hafalah ada buat tak? Kita tak ada buat. Kita tak ada buat. Kalau korang nak buat, korang kena pergi JNT buat sendiri. Itu kita panggil servis apa? Apalah, saya lupa nama word dia tu. Apa nama dia? Tuan-tuan tahu tak apa nama dia? JNT apa nama dia servis dia? Yang penerima yang bayar. Ada nama dia tu. DFOD, yes. DFOD. Okay. Cakap je kat orang, kak ni DFOD nanti akak tu ambil je lah barang tu. Nanti dia hantar kat pengguna tu yang bayar. Okay. DFOD. Alright. Itu boleh juga. Itu sebagai jaminan. Okay. Contoh, saya cakap tadi. Jaminan pula, kak. Lagi satu kak. Kita ada bagi jaminan kak. Kalau akak dapat SIM card tu, internet tak laju kak, saya pulangkan balik lah kak modal saya kak.
berapa sangat modal tu dengan komisen saya ni. Hoi. Okey. Kita boleh letakkan jaminan-jaminan dalam skrip kita. Oh, memang menggigil lah kata, okeylah, saya bayar. Okey. Cuma kita kenalah pandai manage. Bila kita bagi-bagi jaminan ni, macam mana pun kita janganlah jadi baral sangat. Pandailah manage. Contoh, kita pergi check dulu kawasan dia. Kalau dia dah klik link tu, dia tunjukkan screenshot kawasan dia tu memang 4G, beranilah kita buat macam tu. Ini dah terang-terang dia tulis 3G, line pun tak berapa clear, kita pergi gamble, memang hilang lah duit kita. Okay? Kita kena beranilah. Contoh, kita tahu lokasi dia tu memang laju. Tu lain lah. Tak ada masalah. Kita boleh buat jaminan macam tu. Alright. Dia macam tu. Contoh jaminan lagi. Ajak dia buat bisnes. Orang buat bisnes ni, risiko dia satu je. Dia takut. Kalau lah nanti orang tu tak guide aku macam mana? Kalau kau tak guide aku nanti macam mana? Boleh. Kak, saya bagi jaminan dekat akak. Esok akak dapat SIM card kak. Kalau saya tak guide akak, saya pulangkan balik SIM card akak tu. Saya pulangkan balik duit akak tu 2 kali ganda. Tuan-tuan? Menggigil. Ataupun tuan-tuan boleh letak dalam teknik yang kedua saya ajar tadi. Teknik package. Beli 5 SIM card, dapat free postage. Beli 10 SIM card, dapat free postage, tapi tak dapat satu free SIM card. Tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan buat jaminan. Jika tuan dapat 10 SIM card ni, selagi 10 SIM card ni tak terjual, selagi tu saya akan terus bantu sampai jadi. Kalau saya tak bantu, saya akan pulangkan balik modal 10 SIM card tu balik 2 kali ganda. Faham tak apa maksud saya cuba masukkan ni? Tuan-tuan boleh tukar. Dalam teknik nombor 2 tu, tuan-tuan boleh offer money back guarantee tu dalam package tuan-tuan. Jadi, dia fikir kalau satu SIM card RM20, kalau 5 SIM card RM60, tak ada money back guarantee, satu SIM card tak ada money back guarantee. Beli 10 SIM card, ada money back guarantee. Siap guide. Kalau tak guide, pulang balik duit 2 kali ganda. Tuan-tuan rasa dia nak ambil 10 SIM card ke, nak ambil satu SIM card ke, nak ambil 5 SIM card? Confirm lah 10 SIM card sebab ada money back guarantee, betul tak? Kan? Jadi tuan-tuan bayangkan semua dealer tuan-tuan beli 10 SIM card. Meriah. Meletup lah. Okay. Tuan-tuan boleh masukkan money back guarantee dalam package. Kan? Tiba-tiba 10 SIM card pula ada money back guarantee. 5 SIM card, minta maaf bang, tak ada money back guarantee. Kalau tiba-tiba saya hilang, tiba-tiba saya block akak jangan pelik. Confirm dia beli 10 SIM card. Jadi tuan-tuan boleh tambahkan add-on money back guarantee dalam package. Okay. Contoh, guide kan. Kalau saya tak guide akak, saya akan pulangkan balik modal akak. Ataupun, akak takut tak boleh buat, jangan risau kak. Kalau akak buat dengan saya, dalam masa 2 bulan, kalau akak tak dapat komisen 200, saya pulangkan balik modal akak. Boleh. Tapi kita tetapkan syarat nanti. Bila dia dah join, apa kan, okey kak, first saya nasihatkan akak daftar 30 orang yang pertama. Akak kena settlekan benda ni dalam masa 2 bulan. Biasanya daftar 30 orang, mesti income 200. Mesti. Itu average purata dia. Kalau dia buat secara betul lah. Okay. Memang dia akan dapat 200. Jadi, kalau dia tak capai 30 tu, kita boleh cakap, kan saya dah ajar teknik 30 ni, akak kena dapatkan bawa ke capai 200. Ini akak benda ni pun tak buat, memanglah tak dapat 200. Okay. Kita kena, di samping money back guarantee yang kita buat, kita kena lapikkan juga kita punya protection. Kita kena protect diri kita juga. In case apa-apa ada ni, kita dah protect diri kita. Contoh, kita dah tetapkan syarat 30 orang lah. Okay, kita kena pandai lah. Alright. Okay, ada orang tanya, Hafizi, satu lagi masalah kalau kita hadapi, adakah masalah orang nak bagi gambar IC? Masalah orang nak bagi gambar IC. Okay. Okay, jawapan dia senang je tuan. Okay. Saya ajar tuan. Masa dia bank in duit saja, sebelum tuan post SIM card dia, tuan minta IC dia dulu. Bila kita minta IC dia selepas dia bank in duit, 10 kali ganda lagi senang daripada selepas dia dapat SIM card baru tuan minta IC. Percaya benda saya. Lepas ni tuan tukar. So apa saya cakap macam tu? Sebab bila dia dah bank in duit, barang dia tak dapat lagi. Kalau tuan minta apa saja daripada dia mesti bagi. Okay? Sebab tuan pegang sesuatu. Tuan pegang duit dia. Tapi bila dia dapat barang, tuan tak ada pegang apa-apa. Sebab duit dia bagi tu, dia dapat barang. So kalau dia tak nak bagi IC pun, tak ada masalah.
Okey. Sebab itulah awal-awal lagi tuan nak minta isi dia. In case kalau dia tak nak bagi kerjasama, masa tu tuan dah ada isi dia. Okey, ini nasihat saya. Okey, tapi kalau tuan tanya saya tak buat pun cara tu. Tapi kalau saya berada di situasi tuan-tuan, saya akan buat. Macam saya tak heran pun. Kalau dia tak bagi pun, lantak kau lah. Maknanya kau memang betul-betul tak serius nak buat bisnes ni. Sebab saya tahu orang yang nak bagi IC pun tak bagi kerjasama, memang orang tu bukan nak buat secara serius lah. Sama juga. Saya banyak close orang. Sampai sekarang tak daftar. Ada orang yang dah join live meeting, Zoom meeting ni, ada seorang network saya. Saya tak nak sebut nama dia. Ada seorang dah join saya, tapi tak daftar pun. Okay. Dia tak serius lah nak buat bisnes. Itu saya tak heran pun. Okay. Kau nak buat, kalau minta IC pun tak boleh, mana kau tak serius nak buat. So sama je kalau saya paksa dia pun, saya dapat IC dia seterus nak senyap ke apa ke, kalau dia tak buat tak guna juga. Itu dah level saya lah. Okay. Tapi tuan-tuan kalau tuan-tuan tetap nak daftarkan dia, tuan-tuan boleh gunakan tips yang saya bagi. Okay. Alright. Okay. Jadi ini adalah antara teknik-teknik yang saya share lah kepada rakan-rakan. 4 teknik dahulu. Kita ada 26 idea lagi yang boleh saya sharekan kepada rakan-rakan. Macam-macam lagi yang boleh membantu tingkatkan tuan-tuan punya closing rate tuan-tuan dengan menggunakan kos yang sangat minimum. Alright. So saya harap tuan-tuan boleh applykan ke 4 teknik ni. Kalau tuan-tuan tak boleh buat semua, tuan-tuan buat sebahagian. Okay. Teknik dia adalah yang pertama, loyalty card. Yang kedua, package. Yang ketiga, voucher discount. Yang keempat, money back guarantee. Nanti yang kelima, keenam, tujuh nanti kita akan buat pada minggu hadapan Zoom meeting. Okay? Jadi, apa yang saya nak pesan kepada rakan-rakan, ingat, saya ada buat insentif untuk galakkan tuan-tuan pada bulan Julai ini. Kalau tuan-tuan berjaya daftarkan 15 orang pada bulan ini, saya akan hadiahkan tuan-tuan cash RM30. Ini adalah cash prize. Kalau tuan-tuan daftarkan 20 orang, saya bagi tuan-tuan cash prize sebanyak RM50. Kalau tuan-tuan daftarkan 30 orang, saya bagi tuan-tuan cash RM100. Dan kalau tuan-tuan daftarkan 40 orang, saya bagi tuan-tuan cash RM100 beserta dengan emas Stonewall. Emas tu. Okay. Dan jangan lupa tuan-tuan, sesiapa yang buat pendaftaran paling banyak bulan ini, saya akan hadiahkan emas gold bar kepada mereka. Sama ada dia nak pakai emas tu ataupun dia nak tebus dalam bentuk cash pun kita akan bagi. Dan siapa yang menjadi leader terbaik pada bulan ini, saya akan bagi emas gold bar juga. Leader terbaik ni macam mana? Leader ni harus untuk branch saja. Siapa yang dah rank branch, yang mana paling ramai dealer-dealer dia yang claim cash prize saya tu, dealer-dealer dia yang mendaftarkan ramai, maknanya 15 ke atas dapat cash prize. Siapa yang branch yang dealer dia ramai claim cash prize tu, maknanya dia adalah leader yang terbaik. So dia akan dapat emas gold bar juga daripada saya. Dan sesiapa yang order SIM card paling banyak sekali, okay, mereka juga akan dapat gold bar daripada saya. Dengan syarat beli SIM card bersama dengan HC Fala Resources di nombor 011235233312. Dan saya juga ada buat cabutan bertuah 100 SIM card percuma pada bulan Julai ini. Macam mana nak menyertai cabutan bertuah 100 SIM card percuma ni? Anda hanya perlu dapatkan tiket. Nak dapatkan tiket ada 3 cara. Cara yang pertama, daftar minimum 10 orang, automatik anda akan dapat 1 tiket. Lagi banyak pendaftaran anda buat, lagi banyak tiket anda dapatlah. Ala-ala dah daftar 10, baik daftar 15, dapat RM30 cash prize kan tadi. Dah daftar 15, ala-alang baik daftar 20 orang, dapat cash RM50. Dan seterusnya. Okey. Cara yang kedua adalah dengan claim insentif MNT. Seperti yang saya bagi tahu, sesiapa yang daftar 10 orang ahli baru kekal nombor lama, saya akan hadiahkan 10 SIM card percuma. Bila anda dapat 10 SIM card percuma tu, automatik anda akan dapat 1 tiket. Lagi banyak anda claim insentif MNT, lagi banyak tiket anda dapat. Dan cara yang ketiga, anda beli minimum 15 keping SIM card. 15 set SIM card anda beli, anda dapat 1 tiket. Lagi banyak SIM card anda beli dengan HC Falah, lagi banyak tiket anda dapat. Hanya membeli melalui HC Falah saja di nombor 011235233312. Anda boleh buat salah satu cara ataupun ketiga-tiga cara semua anda buat, lagi banyak tiket anda dapat untuk rebut cabutan bertuah 100 SIM card percuma. Jadi ingat, saya ada bagi cash prize bulan ni, saya bagi gold bar untuk yang terbaik, saya bagi juga cabutan bertuah 100 SIM card percuma. Alright, clear? Ada apa-apa soalan nak tanya saya?
Ah, ada apa-apa soalan nak tanya dengan saya? Okey, tadi okey. Kalau tak ada, insyaAllah nanti staff saya, Tuan Sulaiman, dia akan bagi link, dia akan sharekan dekat dalam grup Telegram Tips Hafiz. So, tuan-tuan boleh dapatkan dekat t.me, boleh join /tip Hafiz, channel Telegram ni, tuan-tuan akan dapat link recording untuk live ini, untuk Zoom meeting ini. Okay? Okay, alright. Jadi, itu saja daripada saya. Okay, tadi soalan berkenaan tadi tentang hairat kematian. Ada orang tanya, sekarang dah 1,000, kenapa? Jawapan dia simple saja. Kerana terlalu ramai orang claim. Contoh, HQ dah tetapkan 500,000 untuk tabung orang claim hairat, tapi sekarang ni dah lebih, mungkin dah jadi double 1 juta. Jadi tuan-tuan, lebihan kos tu nak tolak dekat mana? Nak ambil dekat mana? Kalau dia ambil, dia tolak komisen kita semua, kita okey tak? Kita tak okey kan? Jadi jawapan dia, cara dia adalah sama ada dia hapuskan terus manfaat hairat kematian tu, ataupun dia buat satu lagi cara, yang mana cara ni adalah cara yang saya rasa terbaik, iaitu kurangkan jadi 1,000. Jadi walaupun jadi 1,000, tetap juga semua orang boleh dapat. Okey, yang penting tabung tu tak terlebih-lebihan. Itulah sebab dia. Walaupun dia 1,000 pun, tuan-tuan jangan risau. Tuan Wow saja yang bagi manfaat hairat kematian ni. Singkat Maxi, Celcom Digi tak bagi, tuan-tuan. Right? Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye.